Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Sebelum kita baca kitab kita, pengajian kita Usul Salasah, di sini ada beberapa soalan dan kemusykilan yang dikemukakan kepada saya hasil daripada perbahasan tentang masalah mengutuskan pahala kepada si mati. Kita sebut semalam mengutuskan pahala, sedekah pahala kepada si mati ini khilaf ulama, dan pendapat yang kuatnya maka tidak sampai. Tetapi kita tidaklah berbalah di dalam masalah fara'. Kalau orang nak buat juga kita tak kelahi. Cuma pegangan kita kata pendapat generasi awal, 3 generasi awal zaman Rasulullah, zaman sahabat dan tabi'in, mereka tidak buat dan mereka tidak mensedekahkan pahala kepada orang yang mati daripada kalangan mereka. Lalu timbul beberapa soalan. Di antaranya soalan yang dikemukakan di sini tentang kafiat. Tahlil yang dibuat itu ambil di mana tu? Maknanya kafiat itu bukan ada di dalam hadis pun tak ada. Maknanya kitab-kitab yang dikarang oleh ulama pun tak ada. Kita tak tahu ambil di mana kafiat itu, bermula daripada ayat sekian sampai ke ayat sekian, dan doa-doa itu pun kita tak tahu ambil di mana. Itu berhubung dengan kafiat. Yang keduanya, di sudut majlis. Majlis berhimpun buat ramai-ramai itu. Semalam saya dah sebut dah sikit, maknanya majlis tahlil. Yang masalah tahlil, apa makna tahlil? Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tahlil. Cuma orang kita, tahlil itu dibawa masuk di dalam kenduri arwah. Kalau saja-saja tahlil, dia berzikir untuk diri dia sendiri, dia dapat pahala. Ataupun dia niatkan untuk sampaikan zikir itu, tahlil itu kepada si mati, itu khilaf. Tetapi yang jadi masalahnya yang berlaku di dalam negara kita, iaitu majlis tahlil yang melibatkan kenduri arwah. Maka itu tidak disunnahkan, tidak disyariatkan. Kenduri arwah itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Apa yang berlaku, walaupun dah banyak kali kita bahas, kita bentang dan kita bincangkan, apa yang berlaku di zaman Nabi dan juga para sahabat. Bila seorang sahabat yang dikenali dengan Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Isna'u ta'aman li ali Ja'farin fa innahu qad ja'ahum amrun ma yashghaluhum." Buatlah makanan untuk keluarga si mati, kerana mereka ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan. Maksudnya di sudut sunnahnya, jiran tetangga lah yang buat makanan untuk keluarga si mati, bukannya keluarga si mati menyediakan makanan. Tuan-tuan boleh buka lah mana-mana kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i tentang kenduri arwah. Sama ada di dalam Kashful Lisam, Bughyatut Tullab, Sabilal Muhtadin, di dalam kitab beberapa kitab yang lain lah. Kalau kita tengok dalam kitab lain besar ni, Majmu' Imam Nawawi ke, Baharul Mazi ke, dan sebagainya. Dalam mazhab kita Syafi'i pun menganggap kenduri arwah itu adalah bid'ah. Maknanya kita kena asingkan antara tahlil dengan kenduri arwah. Kalau tahlil mengutuskan pahala kepada si mati, ini berlaku perbezaan pendapat daripada kalangan ulama. Yang seterusnya kita masuk kepada pengajian kita. Sebahagian daripada ibadah, dan di sini juga ada permintaan daripada sahabat yang mengikuti kuliah kita. Dia kata kalau nak sebut, nak menyampaikan tazkirah ataupun kuliah ini, sebut tajuk apa yang kita bincangkan. Contohnya malam ni kita nak bincang tajuk apa. Jadi kadang-kadang saya tak sebut tajuk ni, saya baca terus je. Saya anggap tuan-tuan dia dah faham. Mungkin sebahagian kita ada di depan ni, dia ada kitab. Bagi yang tak ada kitab, malam ini kita nak bincangkan tajuk istighatsah. Pada pelajaran-pelajaran yang lepas, kita dah bezakan antara isti'anah dan istighatsah. Kita hurai dia punya matan dahulu tanpa kita syarahkan. Jadi malam ini kita nak syarahkan maksud istighatsah. Istighatsah ini dia ada beza dengan isti'anah. Isti'anah ni bila masa kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sama ada
ketika kita berada di dalam kesulitan ataupun tidak berada dalam kesulitan, kita berdoa. Itu dipanggil isti'anah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighasah ini apabila berlaku kesulitan. Yang pertama di sini adalah istighasah yang pertama di sini minta pertolongan, bantuan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala bila ditimpa sesuatu bencana dan musibah. Dan istighasah ini juga adalah merupakan sebahagian daripada bentuk ibadat yang sangat baik. Sebab apa? Bila ada kesulitan, kita tak doa kepada yang lain daripada Allah, kita mengadu kepada Allah dengan memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah Taala lah tempat bergantung. Sebab apa dia kita tumpu? Kita doa kepada Allah, tak doa kepada yang lain daripada Allah, kerana kita mengetahui Allahus Samad. Allah Subhanahu wa taala sahajalah tempat bergantung. Jadi di sini para ulama menyebut istighasah ini adalah merupakan kebiasaan dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul. Wa huwa da'bur rusuli wa atba'ihim. Memanglah menjadi kebiasaan kepada rasul dan juga pengikut-pengikut mereka. Siapa pengikut mereka? Yakni sahabat-sahabat yang mengikuti mereka. Mereka ada hawariyun wal ashab, pengikut-pengikut yang setia dan juga sahabat-sahabat. Jadi nak buat kerja Islam ni dia tak boleh seorang-seorang, dia kena ada pengikut. Jadi nabi-nabi dan juga rasul ini mereka ada pengikut. Mereka bila ditimpa musibah dan juga pengikut-pengikut mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum." Dan ingatlah ketika kamu beristighasah, berdoa mengadu kepada Tuhan kamu, fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kamu. Anni mumiddukum. Allah Subhanahu wa taala menyebut, sesungguhnya aku akan mengutuskan kepada kamu bi alfim minal malaikatin murdifin, dengan 1000 tentera daripada malaikat dalam keadaan berturut-turut. Kisah ini, ayat ini diturunkan sempena dengan peperangan Badar. Yang mana peperangan Badar ini, orang Islam jumlah ataupun bilangan mereka 313 orang. Berhadapan dengan tentera kafir. Satu riwayat mengatakan 1000 orang, itu riwayat yang masyhur. Dan pendapat yang kedua kata 900 lebih, hampir 1000 orang. Jadi 300 orang nak lawan kat 1000 orang ni, 313 orang nak lawan 1000 orang ataupun 900 lebih ni, satu jumlah yang besar, berlipat kali ganda di sudut bilangan, berlipat kali ganda dengan tentera Islam. Apatah lagi mereka mempunyai kelengkapan senjata yang cukup, yakni tentera-tentera kafir. Adapun pihak Islam ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, jumlah dan bilangan mereka 313 orang, bukan saja bilangan yang kecil, tetapi mereka tak lengkap di sudut persenjataan dan persiapan perang. Di sudut kenderaannya, senjatanya, baju besinya, makanan pun serba tak cukup. Jadi Rasulullah SAW sangat bimbang, sangat susah hati. Takut-takut tentera Islam yang 313 orang ni tewas tumbang kalah. Sebab apa? Itulah orang lelaki yang ada pada ketika itu. Pada ketika itu yang dapat mempertahankan agama Allah, yakni agama Islam. Lelaki-lelaki, tentera-tentera yang kuat. Kalau tumbang yang tu, besar kemungkinan ataupun mungkin boleh jadi Islam tidak akan boleh berkembang. Lalu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jihad, Allahumma anjis li ma wa'adtani. Ya Allah, ya Tuhanku, kau tunaikanlah bagiku apa yang engkau janjikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Rasulullah SAW dan kepada umat Islam. In tansurullaha yansurkum, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dan juga mengukuhkan, meneguhkan kedudukan pendirian kamu. Maka pendirian kita tidak goyang. Bila hati kita bulat
untuk menegakkan, mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita dilanda berbagai-bagai ujian. Jadi doa Nabi SAW, ya Allah, kau tunaikanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Janji Allah kepada orang yang menegakkan agama Islam pasti akan memperolehi kemenangan. Dan Nabi SAW menyambung lagi di dalam doanya, wa in Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isabata min ahli al-islami la tu'bad fil ardi. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kamu tewaskan golongan yang kecil ini daripada ahli Islam, nescaya kamu tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Tak ada orang Islam. Hak orang yang lelaki nah. Sebab nak datangkan zuriat ni kena ada orang lelaki. Kalau perempuan semua hidup atas dunia tak boleh datangkan zuriat. Dibimbangi, takut tak ada orang dah nak menyambung agama Islam ni. Kalau Rasulullah meninggal dunia, para sahabat pun meninggal dunia keseluruhannya di dalam peperangan Badar, dibimbangi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disembah lagi. Maknanya tak ada orang Islam di atas muka bumi. Hadirin sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa bila berlaku kesulitan, musibah, malapetaka, bencana, maka dibolehkan di dalam syarak ini kita mengadu dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul dan juga pengikut-pengikut mereka. Itu istighasah yang pertama yang dibenarkan di dalam agama. Yang kedua, istighasah ataupun minta pertolongan kepada orang yang meninggal dunia. Dia kata, ataupun orang yang hidup yang tidak hadir. Yang tidak hadir. Al-istighatsu bil amwat ats-tsaniyu al-istighatsatu bil amwati atau bil ahya'i. Maknanya orang istighasah yang kedua minta tolong kepada orang yang mati ataupun kepada orang yang hidup, orang tu tak ada di hadapan kita. Dengan anggapan, dengan keyakinan, dengan suatu i'tiqad, kepercayaan bahawa orang yang mati itu boleh tolong. Ataupun orang yang hidup, dia tak ada di depan kita. Dia mengetahui, orang yang kita minta tolong itu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita minta tolong di sini, dia duduk di jauh tu, di Amerika ke Saudi ke, dia dengar doa kita. Maka itu kepercayaan yang karut, yang membawa kepada kesyirikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, amman yujibul muttarra. Adakah siapakah yang boleh memperkenankan seseorang yang berada di dalam kesulitan? Seseorang yang berada di kesulitan, idza da'a, apabila dia berdoa. Dalam Quran ni dia tanya, Allah Ta'ala tanya, siapakah yang boleh menghapuskan, menghilangkan kesulitan yang berada kepada seseorang apabila dia berdoa? Wa yakshifus su', dan menghapuskan segala kejahatan, segala musibah. Siapa yang boleh menghapuskan? Siapa yang boleh menghilangkan kesulitan yang ada kepada kita, kesulitan yang ada kepada manusia? Yang ketiga, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, menjadikan, mencipta kita. Siapa boleh menjadikan manusia? Adakah Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu doakan, yang kamu seru, yang kamu mengadu, yang kamu munajat, yang kamu bermunajat kepadanya? Jawapannya tidak. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu, boleh, berkuasa memperkenankan segala permintaan. Ailahum ma'allah, adakah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maknanya Allah Ta'ala pun Tuhan. Dan dalam waktu yang sama dia menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Inilah yang dipanggil syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebab itu dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang boleh membuat hukum syariat? Hukum syariat ni hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh mencipta ataupun membuat suatu hukum syariat. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Agama Islam ini adalah merupakan satu celupan, acuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada mana-mana orang yang boleh mencipta agama. Jadi dia kata, ilahum ma'allah, adakah
Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sangat daripada kalangan kamu ni orang berfikir tentang tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu istighasah yang kedua, minta kepada orang mati ataupun orang yang hidup tapi dia tak hadir. Maknanya dia tak duduk di depan kita, dia duduk jauh daripada kita. Yang ketiga, al-istighasatu bil ahya'il alimina qadirina 'ala al-ighasah. Maknanya istighasah yang ketiga di sini adalah istighasah minta tolong kepada orang yang hidup, al-alimina yang mengetahui, al-qadirina dia berkuasa untuk tolong kita. Yang ni boleh minta tolong yang dia mampu tolong kita. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam, bila dia tengok pengikut Firaun bergaduh dengan Bani Israel, dengan puak dia, dengan pengikut dia. Lalu pengikut Nabi Musa ini minta tolong kepada Nabi Musa supaya bantu dia lawan dengan puak-puak Firaun, pengikut-pengikut Firaun. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Qasas ayat 15, fastaghasahu alladhi min syi'atihi, maka telah meminta tolonglah akannya Nabi Musa alaihi salam oleh seorang lelaki daripada pengikutnya, alalladhi min aduwih, atas memberi pertolongan daripada musuhnya. Dia minta tolong supaya lawan musuhnya. Lawan musuhnya, iaitu musuhnya siapa? Iaitu pengikut Firaun. Fawakazahu, lalu Nabi Musa pun tumbuk. Fawakazahu, Musa telah menumbuk akannya lelaki daripada pengikut Firaun, faqadha alaihi, lalu mati. Kena penumbuk Nabi Musa ni mati. Bukan kata pensan sakit bengkak je, mati. Jadi dalam ayat ini nak menceritakan bahawa minta tolong kepada orang yang orang itu mampu memberi pertolongan kepada kita, maka diharuskan di dalam agama. Yang keempat, kita minta tolong kepada orang yang hidup, al-istighasatu ar-rabi'u, yang keempat, al-istighasatu bihayyin. Dia kata dengan orang yang hidup, ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan. Minta tolong kepada orang yang hidup dan kita rasa yang orang tu tak mampu. Kita minta tolong kepada orang yang hidup dan orang tu tak mampu nak tolong kita. Ini dipanggil fahadha laghwun. Ini adalah merupakan minta pertolongan yang sia-sia. Sia-sia ni tak ada faedah lah. Minta tolong kepada orang tak mampu nak tolong kita. Tetapi dia tak syirik sebab dia ada di depan kita. Dia ada di depan kita, cuma dia tak mampu nak bantu kita. Jadi itulah perbahasan tentang istighasah. Yang kedua, sebahagian daripada bentuk ibadat yang kedua yang kita bahaskan pada malam ini. Kalau nak ikut susunannya banyak dah. Mungkin hampir ke 10 dah. Iaitu an-nazru. Saya terlangkau. Bukan an-nazru, yakni az-zabhu, yakni sembelih. Sebahagian daripada bentuk ibadat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan binatang untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Di dalam beberapa ayat. Bila kita sebut sembelih, apakah makna sembelih? Sembelih itu dia kata menghilangkan roh, nyawa dan juga mengalirkan darah yang ada kepada binatang. Sembelih tu nak bagi dia mati. Itu kesimpulan dia. Dengan cara-cara yang tertentu. Bukan asalkan mati sahaja, menghilangkan roh dan berdarah sahaja sudah dianggap sembelihan secara syar'i. Tak, dia ada kaedah-kaedah yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, illa mazakkaitum, kecuali binatang yang kamu sembelih. Binatang yang tercekik, yang tertanduk, yang jatuh daripada atas ke bawah. Wa ma akala sab'u, binatang yang diterkam dengan binatang buah, tak boleh makan binatang ni. Illa mazakkaitum, kecuali sempat kamu sembelih. Jadi sembelihan syarak tu macam mana? Sembelihan syarak tu macam mana? Sembelihan syarak ni senang je. Dia bismillah, sebut dengan bismillah, dengan nama Allah, lalu disembelih binatang tersebut. Cuma tang masalah alat-alat penyembelihan itu adalah sesuatu alat yang tajam.
yang dapat melukakan leher binatang, kecuali melainkan kuku ataupun gigi ataupun taring. Kuku, gigi taring, satu lagi apa dia? Kuku, gigi taring, iaitu alat-alat yang digunakan oleh orang-orang Habsyah, iaitu orang-orang Majusi. Kuku, taring, dia ada satu lagi, tulang. Itu alat-alat yang tidak sah digunakan untuk penyembelihan. Alat-alat yang tidak sah, kuku, taring binatang dan juga tulang. Ini alat-alat yang tidak sah digunakan untuk penyembelihan. Selain daripada itu, asalkan alat itu tajam yang dapat melukakan leher binatang dan dapat mengalirkan darah, maka sah sembelihan tersebut. Itulah yang dimaksudkan sembelihan secara syar'i. Pernah satu ketika penggembala kambing, gembala kambing Ka'ab bin Malik, seorang perempuan, penggembala kambing Ka'ab bin Malik, seorang hamba perempuan ini yang mengembala kambing Ka'ab bin Malik. Dia mengembala kambing ni di lereng-lereng bukit Madinah. Satu ketika bila kambing ni makan, kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah ni, sukar untuk memperolehi rumput rampai, tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang di celah-celah bukit. Jadi kambing ni pun berjalan di atas bukit untuk mencari makanan dia, rumput rampai. Tiba-tiba terjatuh daripada atas bukit, jatuh ke bawah. Lalu mengikut dalam riwayat hadisnya, hamba perempuan ini fangkasarat al-hajara fazabahat biha. Dia memecahkan batu, lalu dia sembelih kambing itu dengan menggunakan batu. Lalu dia bawa baliklah kambing dia. Kambing yang disembelih ni nak bagi orang makan, orang tak berani nak makan. Sebab apa? Pertamanya orang perempuan yang sembelih. Yang keduanya sembelih dengan menggunakan batu, bukan dengan pisau-pisau yang tajam. Lalu ditanya Rasulullah, boleh tak makan sembelihan perempuan? Alat dia guna batu pula. Rasulullah kata, ma anharad dam wa zikra smullahi alaihi fakul. Sesuatu alat yang dapat mengalirkan darah. Bila kita sembelih, mengalir darah. Selain daripada 3 perkara yang saya sebutkan tadi, dan disebut nama Allah Ta'ala, makan. Boleh makan. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini, sembelihan seorang wanita ataupun perempuan harus dimakan. Walaupun di Malaysia orang tak pernah buat kan. Korban ni nanti kita cadangkan kaum muslimah, maknanya boleh sembelih kambing ke, lembu, kerbau dan sebagainya. Kita nak ceritakan kepada masyarakat bahawa orang perempuan menyembelih tidak menjadi suatu kesalahan, bahkan sembelihan mereka boleh dimakan. Yang keduanya menggunakan batu, sudah tentu dia tidak tajam. Bila tidak tajam, sudah tentu tidak dapat memutuskan urat-urat halkum ini dengan sempurna. Sebab itu kita tengok sembelihan secara syar'i ini tidaklah begitu sukar, tidaklah begitu ketat dan tidaklah begitu payah. Setengah pendapat dalam fiqh ni, kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh, mesti memutuskan 4 urat. Ada pendapat ulama kata 3 urat. Ada pendapat ulama kata 2 urat. Urat saluran pernafasan dan juga saluran makanan. Itu di dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurangnya 2 urat itu. Dan sebahagian pendapat pula mesti memutuskan secara keseluruhan. Sebenarnya tidak begitu. Maka asalkan terkena sahaja urat saluran pernafasan ataupun saluran makanan menyebabkan dia mati, mengalir darah menyebabkan dia mati, maka sembelihan itu boleh dimakan. Kadang-kadang orang duk petikai, orang tengok ayam di pasar tu, sembelihan tak putus urat, tak berani nak makan, campur ayam tu. Dia boleh makan. Sembelihan itulah yang dimaksudkan dengan sembelihan syar'i. Cuma bila kita perketatkan dengan pegang pandangan-pandangan fiqh yang tertentu, menjadi sulitlah. Kalau kita tengok berdasarkan kepada Quran dan juga berdasarkan kepada hadis, penyembelihan syar'i ini cukup senang dan cukup mudah. Yang keseterusnya, dia kata di sini apa dia? Tentang masalah sembelihan. Makna sembelihan itu ialah mengalirkan darah dan menghilangkan nyawa yang ada kepada binatang. Dan keadaan penyembelihan yang pertama, iaitu penyembelihan seseorang yang menyembelih binatang dengan dia mengagungkan, membesarkan binatang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Dia mendewakan, mengagungkan, menghormati binatang yang disembelih, lalu binatang yang disembelih itu diletak di hadapan berhala sebagai pujaan, sebagai puja kepada berhala, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran,
ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kazib wa aktsaruhum la ya'qilun. Tidak Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahirah min bahiratin. Bahiratin ni apa dia? Seseekor unta yang melahirkan dah 5 kali anak. Dia dapat dah 5 kali anak. Jadi maknanya unta itu diagungkan, dimuliakan. Lalu unta tu kita tak boleh makan. Orang jahiliah punya pegangan. Mereka punya kepercayaan, mereka punya i'tiqad. Tak boleh makan. Sebab unta itu unta hebat. Dia telah berjasa melahirkan 5 kali, 5 generasi, 5 ekor anak. Jadi unta yang macam tu mereka tak akan sembelih melainkan untuk pemujaan kepada berhala. Mereka tak akan makan. Mereka akan persembahkan kepada berhala. Ini maknanya sembelihan yang pertama, bila dia sembelih seekor binatang, dia agungkan, dia muliakan dan dia haramkan dia makan daging binatang tersebut. Kerana apa? Di atas tujuan untuk penyembahan kepada berhala. Sebab tu mari ayat Quran kan, hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah, daging babi dan seekor binatang yang disembelih bukan kerana Allah, tetapi di atas tujuan untuk penyembahan kepada berhala. Yang pertamanya bahirah. Yang keduanya wala saibatin, binatang yang dibiarkan bebas tanpa digunakan untuk menunggang ataupun menyiram tanam-tanaman. Yang tu dia jaga betul. Dia tak gunakan untuk buat lasak binatang ni. Binatang ini juga mereka tak makan. Mereka sembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Wala wasilatin. Wala wasilatin. Wasilah ini apa dia? Maknanya binatang yang apa dia tadi? Binatang yang jantan yang dapat membuntingkan 10. Binatang yang jantan yang dapat membuntingkan 10 ekor unta. Jadi maknanya mereka binatang ni pun mereka tak makan juga. Jadi maknanya sembelihan yang pertama hadirin sekalian, maka di atas tujuan, walaupun asal sembelihan itu sebahagian daripada bentuk ibadah, tetapi maknanya sembelihan itu apa dia? Mereka mempersembahkan kepada berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, hidup dan mati aku lillahi rabbil alamin, maka bagi Allah Tuhan sekalian alam, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Nusuk di sini sebahagian ulama menterjemahkan, mentafsirkan dengan makna apa? Nusuk di sini sebahagian ulama mentafsirkan dengan maknanya al-zabhu. Dengan makna penyembelihan. Maknanya penyembelihan kita juga kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, penyembelihan yang pertama haram apabila sembelihan itu kita persembahkan kepada Tuhan yang lain daripada Allah. Sebenarnya kita sembelih binatang itu kerana Allah. Yang kedua, sembelihan itu kerana memuliakan tetamu. Ats-tsani an yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li urs aw walimatin lil ursin. Ataupun kita sembelih binatang yang kedua untuk meraihkan tetamu ataupun buat walimah, buat kenduri kahwin. Maka ini juga diharuskan di dalam agama. Sama ada memuliakan tetamu atau kita nak jamu orang dalam kenduri kahwin, itu juga diharuskan di dalam agama. Sebab di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Jadi salah satu daripada cara memuliakan tetamu datang ke rumah kita, kita sembelih binatang. Sembelih ayam ke kambing dan sebagainya untuk jamu kepada tetamu. Maka sembelihan yang macam ini juga, yang macam ini dibenarkan dan dia termasuk di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sembelih itu semata-mata untuk makan, untuk dia makan. Bukan nak bagi kepada tetamu. Ini juga dibenarkan di dalam agama. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Awalam yarau anna khalaqna lahum." Adakah mereka tidak mengetahui, tidak memerhatikan, tidak melihat, sesungguhnya kami telah menjadikan bagi mereka mimma amilat aidina,
sesuatu yang telah kami jadikan an'aman, binatang-binatang ternakan, fahum laha malikun, binatang ternakan itu mereka miliki, wa zallalnaha lahum, dan kami tundukkan bagi mereka, yakni kami jinakkan bagi binatang-binatang. Ada binatang yang liar yang Allah Ta'ala bagi jadikan, yang duduk dalam hutan tu, itu binatang liar. Ada binatang yang menjadi tunggangan manusia yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faminha rakubuhum, sebahagian daripada binatang itu menjadi tunggangan mereka. Wa minha yakulun, sebahagian daripada binatang itu mereka makan. Maka sembelihan yang ketiga ini juga menunjukkan suatu perkara yang diharuskan di dalam agama, yang dibenarkan di dalam agama. Jadi kita dah belajar apa malam ni? Masalah istighasah. Yang keduanya masalah sembelihan. Sembelihan itu adalah merupakan suatu perkara yang dibenarkan apabila bertujuan untuk pengabdian diri, penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembelihan kerana Allah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, makanlah sesuatu binatang mimma zikra rasulullahi alaihi, sesuatu binatang yang disebut nama Allah, iaitu kita sembelih dengan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan mengagungkan Tuhan yang lain daripada Allah. Seterusnya kita masuk kepada pengajian Safinatun Najah. Kita sambung perbahasan yang seterusnya, iaitu bab tayamum. Faslun, ini suatu fasal. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum salasatun, dia ada 3 perkara. Sebab-sebab tayamum dia ada 3 perkara. Yang pertama, faqdul ma'i, maknanya ketiadaan air. Yang kedua, wal maradu, sakit. Air ada tapi sakit. Bila sakit, maka tak boleh guna air, maka boleh tayamum. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi, yang ketiga kerana berhajat air, kerana berhajat kepada air. Kalau guna air itu untuk ambil sembahyang, tak ada air dah. Maka dia kata macam mana? Wal ihtiyaju ilaihi li'atshi haywanin muhtaramin. Pertamanya, saya nak ulangi balik, tayamum boleh dengan tidak ada air ataupun kerana sakit. Yang ketiga, air itu ada, ngam-ngam air itu. Bila kita guna air itu, maknanya tak boleh berwuduk, maka boleh tayamum. Air itu kerana kita mungkin berjalan di tengah padang pasir yang kering kontang, yang sukar untuk memperoleh air. Kita ada bekalan air, ngam-ngam ke, ada sebotol ke, kita kata ada satu jug ke, boleh buat tayamum. Tetapi boleh kita berwuduk dengannya. Tetapi bila kita berwuduk, dahagalah kita, sumber air lain tak ada. Maka pada ketika itu, air itu buat minum, lalu diharuskan kita tayamum. Dan yang seterusnya, kita sahaja dahaga, keperluan kepada binatang. Mungkin kita duduk di tengah padang pasir ni, kita ada kenderaan kita itu iaitu binatang tunggangan, dia dahaga. Air kita ada, nak berwuduk ke dengan air itu, ataupun dengan nak bagi minum kepada binatang. Jadi dalam fiqh kata bagi minum kepada binatang. Dan bila kita nak berwuduk, nak bersuci, kita dengan menggunakan tayamum, tak perlu ambil sembahyang lagi. Maka air wuduk dah tak ada kerana kita bagi minum kepada binatang. Cuma di dalam mazhab Syafi'i kita, boleh kita tak bagi air itu kepada sesuatu yang tidak dihormati. Di sini dia sebut ada 6 perkara. Apa dia? Yang tidak dihormati ini, selain daripada binatang, adalah manusia. Wa ghairu muhtaramin sittatun. Yang tidak dihormati di sini ada 6 perkara. Yang pertamanya tarikus solah, orang yang tinggal sembahyang. Kita ada sedikit air. Jadi dalam waktu yang sama, orang yang tinggal sembahyang kehausan, dia dahaga air. Kita nak bagi kat dia ke, kita nak gunakan air itu untuk berwuduk. Dalam situasi yang macam ni, kita gunakan air yang sedikit itu untuk berwuduk, jangan bagi kepada orang tinggal sembahyang. Ini hak dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia tinggal sembahyang, dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi masa tu tak diberi kelonggaran kepada kita untuk kita tayamum. Air itu kita boleh buat ambil air sembahyang. Walaupun orang yang dahaga itu minta kepada kita kerana dia meninggalkan sembahyang. Yang kedua, orang yang berzina. Yang ketiga, orang yang murtad. Orang murtad minta air kepada kita, kita ada ngam-ngam. Kalau lebih memang dia suruh bagilah.
Kalau air itu banyak, memanglah kita boleh bagi kepada orang berzina kan, kepada orang kafir kan, kepada orang murtad kan, kita boleh bagi. Jadi isu di sini yang mana paling aula untuk membolehkan kita tayamum, bukan terus boleh tayamum. Dia tengok situasi dan juga keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi kalau ada air itu sikit, ini perbahasannya. Tapi kalau ada air itu banyak, tidak je menjadi masalah. Kita nak guna untuk kita nak bagi kepada orang kafir ke, orang yang berzina ke, itu cerita lain. Ini air itu ngam-ngam. Kita nak buat pilihan macam mana? Nak tayamum ke? Nak menggunakan air itu untuk berwuduk? Jadi dia kata 6 perkara di sini. Dalam situasi 6 perkara, 6 keadaan. Kalau ada orang tinggal sembahyang minta air, tak boleh bagi. Orang yang berzina, orang yang murtad, orang yang kafir harbi. Dan juga, kafir harbi bukan kafir biasa. Dan juga anjing gila. Yang ni pun kita antara anjing gila perlukan air. Kita pun perlukan air untuk berwuduk. Maka kita ambil air itu untuk berwuduk, jangan bagi kat dia. Yang keenam, khinzir. Apa dia? Khinzir iaitu babi. Babi dahaga. Kita ada air sedikit. Jadi, air itu kita gunakan untuk berwuduk. Jadi, insya-Allah kita gunakan air itu untuk berwuduk. Dan insya-Allah perbahasan daripada matan yang kita sebutkan tadi, kita akan bahas di dalam pelajaran yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.